Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Pastikan Sahih. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 1 Mac 2021. Sudahkah anda mendaftarkan nama anda sebagai penerima vaksin? Jika belum, ayo sama-sama kita daftar melalui aplikasi MySejahtera. Untuk makluman anda, bukan sahaja untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih mengenai COVID-19 dan juga vaksin COVID-19, tetapi aplikasi MySejahtera juga boleh digunakan untuk mendaftar nama anda sebagai penerima vaksin COVID-19. Baik, kita mulakan perkongsian pada hari ini. Apakah yang tular? Masih lagi berita yang sama pada minggu lepas. Masih lagi ada segelintir daripada kita yang berkongsi mengenai berita palsu ini, iaitu penjelasan berkenaan laporan Hospital Serdang mengutamakan influenza dalam pemberian vaksin COVID-19. Dan ini kenyataan yang perlu kita ketahui, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin merujuk kepada laporan media dalam talian bertarikh 25 Februari 2021 yang membawa tajuk hasrat beri vaksin pada influenza. Pengurusan kanan hospital terlebih dahulu dipersoal. Kementerian ingin menafikan berita ini dan ianya adalah palsu dan tidak benar. KKM ingin menegaskan bahawa pemberian vaksin akan diberi mengikut keutamaan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Kita ulang sekali lagi, diberi mengikut keutamaan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Isu memotong barisan atau cutting queue bagi mendapatkan vaksin adalah tidak dibenarkan dan ianya akan disiasat untuk tindakan. Dan seterusnya, kita beralih pula kepada kenyataan media oleh Menteri Kanan Pertahanan bertarikh 28 Februari 2021, iaitu pada hari semalam, mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat 67,031 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan turut dipantau ialah tempat ibadah dan juga tempat riadah, terminal pengangkutan darat dan juga terminal pengangkutan air serta terminal pengangkutan udara. Dan untuk makluman anda, seramai 509 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP dan daripada jumlah itu 472 di kompaun, manakala 37 lagi direman. Dan ini pula kita beralih perkongsian daripada portal rasmi Facebook Majlis Keselamatan Negara mengenai keputusan untuk kelonggaran aktiviti termasuk membenarkan pergerakan merentas negeri atau daerah adalah bergantung kepada 6 penilaian risiko. Apakah 6 penilaian risiko ini? Yang pertama, situasi semasa kes harian COVID-19. Yang kedua, trend dan nilai semasa R0 iaitu RT. Yang ketiga, trend dan situasi semasa kematian COVID-19. Yang keempat, situasi penggunaan katil untuk kes COVID-19 di PKRC, hospital, katil ICU dan kes ventilated. Manakala yang kelima, situasi semasa petugas kesihatan yang dijangkiti COVID-19. Dan yang keenam adalah aktiviti ujian makmal dan surveillance COVID-19 iaitu RT-PCR dan RTK antigen. Buat masa ini, tindakan kawalan kesihatan dan awam masih perlu diteruskan di samping memastikan program imunisasi berjalan dengan lancar. Baik, seterusnya perkongsian yang kami bawakan adalah Malaysia rujuk ulama dunia tentang fatwa ambil vaksin. Perlu kita ketahui, Malaysia mendapatkan pandangan dan penjelasan utama terkemuka dunia tentang hukum pengambilan vaksin COVID-19, iaitu kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Beliau menghantar surat kepada beberapa ulama terkemuka bagi memohon penjelasan tentang isu berkaitan vaksin. Antaranya Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed El-Taib, Mufti Mesir Syauqi Alam dan pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emiria Arab Bersatu, Syekh Abdullah bin Bayah. Rata-rata mereka berfatwa bersandarkan kepada rujukan pakar bidang kesihatan bagi memastikan vaksin ini, iaitu vaksin COVID-19, selamat dan halal digunakan. Masih lagi kenyataan media yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai buku teks kurikulum standard sekolah menengah sejarah tingkatan 4. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin merujuk kepada isu yang sedang tular berkaitan buku teks kurikulum standard sekolah menengah KSSM sejarah tingkatan 4.
Untuk makluman, penerbitan buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 4 adalah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSMM Sejarah Tingkatan 4 serta mengikut prosedur operasi standard penerbitan buku teks KPM yang dikemas kini pada 2018. Manakala pemilihan penulis buku teks pula adalah berdasarkan tata cara penerbitan pakej buku teks Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengikut kriteria khusus iaitu mempunyai latar belakang pendidikan sejarah serta berpengalaman menulis buku teks sejarah. Jadi hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, anda boleh ajukan kepada portal sebenarnya.my. Dan lagi kenyataan media, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia pindahan waktu sesi petang bagi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2020. Untuk makluman, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia LPKPM ingin memaklumkan pindahan jadual masa bagi sesi petang peperiksaan sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020. Waktu mula peperiksaan sesi petang dipindah dari pukul 2 petang kepada 2.15 petang. Dengan pindahan ini, waktu tamat peperiksaan juga akan dilanjutkan selama 15 minit. Pindahan ini berkuat kuasa mulai 1 Mac 2021 hingga tamat peperiksaan SPM 2020 pada 25 Mac 2021 iaitu pada hari Khamis. Dan masih juga lagi kenyataan media yang perlu kami war-warkan kepada anda iaitu mengenai pakaian seragam sekolah. Pemakaian seragam sekolah. Apa yang perlu kita ketahui? Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada 19 Februari 2021 telah mengumumkan tarikh pembukaan semula sekolah, sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Mac 2021. Kebenaran ini diberi mulai 1 Mac hingga 26 Mac 2021 iaitu sehingga cuti pertengahan penggal persekolahan tahun 2021. KPM berharap kebenaran ini akan membolehkan semua murid kembali hadir ke sekolah bagi mengikut pembelajaran secara bersemuka. Dan seterusnya, apakah lagi yang perlu kami war-warkan kepada anda? Ya, ini pula Majlis Amanat Perdana Menteri setahun Malaysia prihatin. Pada hari ini, bersempena genap setahun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerajui kerajaan Malaysia akan mengetengahkan konsep hybrid yang menggabungkan kehadiran secara fizikal dan juga maya. Tumpuan utama ialah amanat Perdana Menteri sendiri serta mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM dalam mengawal penularan pandemik COVID-19. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Ya, setahun Malaysia prihatin. Namun, adakah kita prihatin terhadap SOP yang telah ditetapkan? Sentiasa mengamalkan 3W dan elakkan 3S. Baik, seterusnya kami bawakan perkongsian Perdana Menteri Komited Laksana Amanah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mahu membina legasi Malaysia yang lebih baik. Ini termasuk meningkatkan pendapatan per kapita negara menerusi pendekatan masa kini seperti inisiatif Rangkaian Tindakan Ekonomi Digital Malaysia MyDigital. Satu strategi komprehensif baharu untuk memulihkan ekonomi mungkin akan diumumkan pertengahan bulan ini. Kalau banding negara lain, sepatutnya kita sudah ke depan. Tapi malangnya Malaysia masih di belakang. Ya, ini saya akui. Saya tidak menerima pasal itu kesalahan kita, tapi itu keadaan kita. Kita lihat macam contoh lagi negara China, macam Jepun, Korea. Satu ketika dulu Korea datang ke sini belajar Malaysia macam mana nak maju. Mereka sudah ke depan, kita masih ke belakang. Pendapatan per kapita kita kalau banding dengan negara lain masih kecil kalau banding dengan negara lain. Kenapa begitu? Sekarang masalah kemiskinan kita masih ada. Jadi bagi saya these are big challenge. Ini bukan kerja main-main.
Data peribadi penerima vaksin tidak didedah menjadi kerisauan segelintir daripada kita mengenai data peribadi. Untuk makluman, data peribadi rakyat yang mendaftar untuk menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak akan didedahkan kepada syarikat pengeluar vaksin yang terlibat. Data yang mungkin akan dikongsikan dengan syarikat terlibat hanyalah maklumat berkaitan kesan sampingan selepas imunisasi. Instance for Malaysia, kita tidak adalah secara spesifik nak memberikan data kita. Kalau mereka tanya data umum, AFI kita dan sebagainya, kita boleh kongsi. Tapi saya difahamkan sebagai contoh Pfizer, mereka ada perjanjian dengan negara macam Israel to do very detailed studies. Untuk negara-negara macam Malaysia yang mungkin dah towards the middle of the queue, mereka tak minta apa-apa secara detail lah. Vaksin COVID-19, 318 petugas hadapan terima suntikan. Kira-kira 318 petugas barisan hadapan di Pulau Pinang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech sejak minggu lalu. Mereka terdiri daripada petugas Kementerian Kesihatan Negeri. Kira-kira 31,000 petugas barisan hadapan dijangka selesai menerima suntikan vaksin dalam tempoh 3 bulan bagi fasa pertama ini. So kita memang memberi tumpuan kepada kita punya frontliners untuk memastikan program vaksinasi di Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang dan di Malaysia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Frontliners kita ada 2 kategori daripada perubatan ataupun kesihatan. Satu lagi adalah non-medical seperti polis, angkatan tentera, rela dan sebagainya. Turut menjadi kerisauan rakyat apabila cuaca panas akan menjejaskan tanaman padi. Untuk makluman anda, cuaca panas tidak jejas tanaman padi. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda iaitu MADA memberi jaminan keadaan cuaca panas ketika ini tidak akan memberi kesan signifikan kepada penanaman padi bagi musim pertama 2021. Malah keadaan cuaca ini memberi kelebihan untuk pemulihan alas-galas tanah dalam tempoh rehat tanah jadual. Penanaman padi MADA bagi musim pertama 2021 akan bermula pada akhir Mac ini. Dalam tempoh ini, kita menyarankan kepada para petani supaya mula melaksanakan beberapa langkah, iaitu melakukan putaran kering sebaik selesai penuaian. Yang kedua, memaksimumkan penggunaan air hujan di bendang. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aliran tak terkawal atau air yang tak terkawal. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan pam-pam bergerak dan stesen pam guna semula air. Yang kelima, iaitu kawalan air yang berhemah di bendang di sawah. Dari segi penjagaan batas dan tanduk pasang surut dan sebagainya. Yadim salur RM1 juta. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim telah menyalurkan lebih RM1 juta kepada lebih 200,000 rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 bermula Oktober tahun lalu. Sumbangan berkenaan adalah hasil daripada infak dakwah Yadim bagi meringankan beban golongan sasar. Oktober sampai sekarang untuk kategori musaadah saja, tak termasuk aktiviti lain. Tak termasuk aktiviti dakwah yang lain, program yang lain. Untuk sumbangan meringankan beban COVID-19 saja lebih daripada RM1 juta telah kita belanja. Tahniah seterusnya buat Melaka. Melaka catat RT COVID-19 rendah. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 rendah yang direkodkan di Melaka sejak beberapa hari lalu membuktikan pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh masyarakat setempat walaupun kes positif COVID-19 kekal 2 digit. Situasi ini di negeri itu kekal terkawal. Setakat ini, kes semasa di Melaka hanya melibatkan beberapa kluster sedia ada serta di kalangan orang kena tahan iaitu OKT tanpa penularan di kalangan komuniti. Usaha perkasa dan seragam undang-undang syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah mengadakan perbincangan bersama penasihat undang-undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mendapatkan pandangan berkesan dan implikasi perundangan yang berbangkit.
Menerusi Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, JAKIM juga telah diarahkan untuk berbincang bagi melihat ruang penambahbaikan undang-undang syariah yang boleh dilaksanakan, khususnya yang berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah. Jawatankuasa tersebut akan berunding dengan negeri-negeri dan pihak yang berkepentingan dalam usaha untuk memperkasakan dan menyeragamkan undang-undang syariah di Malaysia. Semua pihak diminta bertenang dan tidak memberikan ulasan atau pandangan yang boleh mencetuskan suasana yang tidak sihat serta boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian dalam negara yang kita cintai ini. Baik, seperti biasa, untuk mendapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Agung Zahir ucapan Hari Tentera Darat ke-88. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Ketenteraan Darat Malaysia ke-88 kepada seluruh warga Angkatan Darat, termasuk veteran dan semua yang pernah berkhidmat. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada anggota Angkatan Tentera Darat, khususnya yang bertugas di Barisan Harapan atas pengorbanan yang dicurahkan dalam membantu kerajaan memerangi penularan wabak COVID-19. Baginda turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada seluruh keluarga, para perwira dan anggota Tentera Darat yang telah terkorban semasa bertugas. Tarikh 8 Mac, persidangan Dewan Rakyat tidak terpakai. Seperti yang kita sedia maklum, tarikh 8 Mac untuk persidangan Dewan Rakyat seperti yang dilaporkan oleh beberapa media adalah tarikh takwim asal yang tidak lagi terpakai setelah ordinan darurat dikuatkuasakan. Kata timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun, beliau berkata hanya yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil Parlimen bersidang seperti yang diperuntukkan menerusi Seksyen 12(1)(b), iaitu yang di-Pertuan Agong boleh prorok, bubar dan panggil Parlimen pada yang tarikh difikirkan perlu untuk yang di-Pertuan Agong. Laporan tular. Laporan ini tular menjadikan masyarakat panik. Dakwaan yang mengatakan bahawa terdapat 200 ahli setiausaha kerajaan SUK Negeri Kelantan cuba memotong barisan untuk menjadi penerima terawal suntikan vaksin COVID-19 adalah fitnah. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izzani Husin berkata, laporan yang tular di media sosial itu sehingga mendapat pelbagai reaksi serta kecaman daripada netizen adalah tidak benar dan berniat jahat. Beliau berkata, Kerajaan Negeri Kelantan tidak pernah masuk campur dalam sebarang proses menentukan senarai penerima vaksin COVID-19 di negeri itu. Sebaliknya, ia dilakukan sendiri oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, JKNK. Beralih pula program saringan komuniti Selangor. Petugas Barisan Hadapan melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap orang ramai terutama pelajar sekolah ketika tinjauan di Dewan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Pembukaan semula sesi sekolah persekolahan melibatkan murid persekolahan tahun 1 dan 2 di sekolah rendah seluruh negara pada 1 Mac diikuti tahun 3, 4, 5 dan 6 bermula 8 Mac. Sekolah menengah pula akan memulakan sesi persekolahan pada 4 April bagi sekolah di kawasan Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala bagi negeri-negeri lain pada 5 April 2021. Baik, berehat seketika, kembali selepas ini terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, di sebalik cabaran pandemik COVID-19, Kementerian Kerja Raya telah mencapai KPI 99% dari segi program dan projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Menerusi pakej rancangan ekonomi,
PRE 1 dan juga PRE Prihatin, KKR menerima peruntukan tambahan sebanyak 450 juta yang memanfaatkan kontraktor kecil dan membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi. Di bawah pakej Prihatin CIDB, 63.2 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu kontraktor dan personel binaan sewaktu PKP. Marilah kita bersatu dalam mendepani impak pandemik. Teguh kita, menang bersama. Ingat, sentiasa amalkan 3W iaitu wash, wear and warn, manakala elakkan 3S, berada di tempat yang sesak, sempit dan juga sembang secara dekat. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan kami ingin war-warkan hebah yang perlu anda ketahui iaitu pada malam ini, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif dengan tajuk Setahun Malaysia Prihatin bersama tetamu undangan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani iaitu Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123 juga di saluran TV1. Untuk mudah, muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan seterusnya, kami di RTM ingin mengucapkan Selamat Hari Tentera Darat ke-88 yang disambut pada hari ini 1 Mac 2021 buat seluruh warga gagah setia. Semoga seluruh warga Tentera Darat Malaysia akan terus komited melaksanakan tugas demi mendukung aspirasi 3P dan 5T. Didoakan agar seluruh ketumbukan Tentera Darat Malaysia sentiasa berada dalam rahmat ilahi demi mempertahankan Ibu Pertiwi. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya, RTM juga berkongsi, anda ada pendapat atau maklum balas mengenai darurat, sampaikan ataupun anda boleh salurkan ke Telegram atau email maklum balas darurat @kkmm.gov.my. Juga dikongsikan melalui Facebook RTM, permohonan kemasukan prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022. Permohonan secara dalam talian dan manual bermula 1 Mac hingga 31 Mei 2021. Layari laman sesawang ini iaitu eprasekolah.moi.gov.my untuk maklumat lanjut. Dan apakah itu Fashion Peach? Bantuan untuk penggiat fashion sehingga RM40,000. 15 Februari hingga 15 Mac 2021. Apakah Fashion Peach? Bantuan kepada penggiat fashion untuk mencipta koleksi fashion rekaan yang asli, berdaya maju, memaparkan aspek unik Malaysia yang majmuk dan dinamik. Dan seterusnya untuk makluman anda, ini dia infografik prosedur penggunaan jarum picagari. Ada yang keliru. Apakah dua jenis jarum? Picagari yang sama digunakan untuk suntikan. Perbezaan antara warna jarum menandakan saiz lubang suntikan yang berbeza. Satu jarum warna lain untuk sedut dan cairkan vaksin dari botol, manakala satu lagi jarum warna lain pula untuk suntik vaksin ke anggota tubuh badan. Ini pula, adakah anda tidak layak menerima vaksin COVID-19? Sekiranya anda mempunyai kriteria ini, mempunyai sejarah reaksi alahan yang teruk selepas menerima vaksin COVID-19 dos pertama. Yang kedua, mempunyai reaksi alahan kepada sebarang kandungan vaksin mRNA COVID-19. Dan yang ketiga, mempunyai sejarah reaksi alahan teruk selepas mengambil sebarang ubat atau makanan. Dapatkan nasihat doktor sekiranya anda merupakan golongan ini. Dan ini pula, seperti yang saya war-warkan selalu bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan juga laman sesawang kami anda boleh cari dengan mudah iaitu rtmklik.rtm.gov.my untuk mendapatkan siaran TV dan juga radio yang jelas melalui aplikasi dan juga laman sesawang kami. Saya ulang sekali lagi iaitu myklik.rtm.gov.my iaitu RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik, aplikasi yang mudah ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Sampai di sini saja saya dapat temani anda. Jangan lupa anda perlu daftarkan nama anda sebagai penerima vaksin dengan cara mudah melalui aplikasi MySejahtera, iaitu anda perlu kemaskini terlebih dahulu dan apabila anda menampak ikon yang menunjukkan vaksin,
Jadi di situ anda boleh daftarkan nama anda. Jangan lupa untuk daftar, buat turun aplikasi My Sejahtera ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Baik, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan jaga diri, jaga semua.